Boleh Kak Nah, kita mula? Okay. Boleh lah. Okay, boleh lah sebab nanti pun kita akan record, memang dah akan record, nanti akan letak kat YouTube juga, so orang lain boleh tengok lagi lah kita punya sharing hari ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni sembang-sembang online, kita bersama dengan dua orang tetamu daripada Kota Baru Kelantan, iaitu Puan Roslina Rokiah Mahidin dan Muhammad Farid Fakhruddin Muhammad Fauzan. So ini pertama kali kita ada seorang individu yang ada autism. So sendiri yang akan bercakap dengan kita. Sebab selama ni kita selalu berbincang di kalangan pakar, di kalangan ibu bapa. Kita tak pernah lagi bagi peluang kepada anak-anak autism sendiri untuk bercerita dan berkongsi pengalaman dan pencapaian mereka selama ni. So apa khabar Kak Ana dan Farid malam ni? Khabar baik. Alhamdulillah. Itulah, walaupun jauh, saya di Selayang, Kak Na dan Farid di Kota Baru, alhamdulillah dengan teknologi kita dapat bersama-sama malam ni. Sebab kalau tak ada COVID, kita pun tak terfikir nak gunakan teknologi ni kan untuk kan. Alhamdulillah. Walaupun dulu Farid lama juga duduk di Selayang kan? Berapa lama Farid? Setahun setengah. Setahun setengah. Dekatlah dengan Bandar Baru Selayang kan? Okay, boleh kita mulakan Kak Na dan Farid? Okay, insyaAllah boleh. Okay, so soalan pertama, boleh Farid ceritakan pencapaian Farid setakat ni? Saya kena cerita kan? Saya pencapaian saya setakat ni, saya alumni College Community Selayang 2017 dan 2018. Saya baru graduan tahun lepas. Saya juga pernah dapat anugerah individu autism terbaik 18 tahun ke atas oleh Bank Rakyat. Dan saya juga macam saya cakap tadi, Konvo 2019 saya menerima anugerah usahawan pendidikan khas 2019. Ini di College Community Selayang ke atau di mana ni? College Community Selayang satu Konvo College Community Selangor. Oh, okey. Maksudnya bukan di peringkat College Community Selayang je, tapi seluruh College Community Selangor. Ya. Alhamdulillah, tahniah. Terima kasih. Ada lagi ni macam projek-projek yang Farid ada? Buat masa ni ada, tapi terbantu. Sebab PKP. PKP satu hal juga. Itu buatlah yang hantar roti hari tu. Sebab yang tu sempatlah, tapi sebab sekolah tutup awal, terbantutlah. Oh, tu program dengan sekolah lah. Program roti lah ni. Tak faham dia hari tu. Okey, soalan ni tak kisah sama ada Kak Na, Farosina ataupun Farid yang nak jawab. Bagaimana tercetusnya idea untuk memulakan jenama Sila Rasa? Pada awalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Autism Malaysia yang menjemput kami dari Kota Baru. Bagaimana tercetusnya idea ni bermula daripada tahun 2015. Selepas SPM, Farid mula hidup rumah kan. Dan hidup rumah dan kemudian kita attach balik ke PDK USM. Di sana dia belajar tentang pertanian. Tapi Farid dia tak minat dengan pertanian. Setiap hari dia balik, dia komplain. Dia katakan bahawa dia tak minat pertanian. Okay. Jadi kita sambung balik apa yang idea daripada terapis USM. Mana terapis USM telah mengajar Farid bidang teori. Tapi tidaklah mendalam. Kami ambil keputusan untuk melanjutkan apa yang belajar daripada terapis USM. Itu saja. Dan tahun 2016 setelah dapat result tu,
ada dua kompetitor lain. Jadi orang meminta dan yang satu dapat belajar dekat politeknik, orang nanti dapat sama belajar dekat tingkatan lain. Tapi Farid tak dapat teruskan pelajaran, jadi dia rejection. Dan bila dia rejection, dia tak dapat untuk dia buat dan saya pada awalnya ambil langkah untuk kerana belajar. Sebab kita ni kena mana yang sibuk yang belajar dia tak faham tentang kita. Jadi bila saya dah mula dekat dengan mereka yang mengajar bakery, saya ceritalah anak saya ni autistik ni semua, so dia faham dan dia boleh terima setiap Farid bila Farid datang belajar. Kemudian seorang sifu tu dia sanggup ajar Farid dan Farid belajar PKP daripada beliau sampai hari ni Farid buat PKP dan itulah produk yang mula-mula Farid buat. Masih buat sampai sekarang Masih. Kak Ana boleh bila Kak Ana bercakap, boleh Kak Ana perlahankan sikit Kak Ana punya speaker sebab dia ada gema sikit. Dia ada gema? Okey ke? Cuba. Masih ada lagi. Mungkin ada bunyi daripada komputer Farid ke macam mana? Sebab dia ada macam bunyi ni. Sekejap Okey. Baru okey. Bila dia dah mula dengan kuih kapik, kami nak di awal tu kita orang makan sendiri-sendiri lah. Dia buat apa semua, tapi bila Kak nak bawa ke pejabat, ramai akan nak beli kan. Dan kita hanya bawa ke pejabat sampai dah pejabat pun dah tak nak makan, dan staff-staff pun dah tak nak makan. So dia orang adalah kami punya sama-sama kita punya kawan-kawan cakap kenapa tak bawa ke tak pasal dekat FB. Dan maklumlah saya kan kira veteran lah kan. Tak pandai nak buat FB masa tu. So dia kata okey dia ajar. Kita bukalah FB, kita jual melalui FB. Dan dari situ kita mula menapaklah kuih kapik daripada seorang pembeli kepada 2, kepada 3 dan seterusnya sampai hari ni. Kemudian pada tahun 2016, pada 26 hari bulan Julai, kami mula daftar dengan SSN. Sebab pada waktu tu siapa-siapa yang nak menjual dekat FB kena ada SSN. So kami takut. Daftar je lah, tak tahulah apa daripada pendaftaran tu rupanya ada rezeki lagi yang akan kami dapat. Tu masa tu memang tak tergambar lagi lah berapa jauh akan pergi kan. Tak tergambar, cuma apa yang adalah hanya untuk kita nak apa tu, nak berniaga melalui FB. Itu saja. Dan poin pertama nak Farid ni tak adalah dia alihkan pandangan dia, maknanya tidaklah terlampau berfikir untuk kenapa dia tak boleh bersambung belajar kan. Jadi situ aja yang main point, macam mana dia dapatkan duit untuk Farid dan alihkan stres dia untuk dapatkan duit daripada dia berfikir sangat-sangat berfikir untuk frust kerana tak sambung belajar. So kita alihkan dia punya stres dia. Apa perasaan Farid bila pertama kali hasil yang Farid buat tu dijual secara rasmi? Secara rasminya terkejut juga. Tapi ada juga respon lah. Rasa seronok tak bila orang nak beli produk Farid ni? Rasa seronok tu ada juga lah. Sebabnya ada yang nak beli, ada yang tak nak beli. Tu sama banyak juga. Okey. Kemudian Kak Ana lepas tu tahun 2017? Selepas tu kita cuba nasib pada akhir 2016 pada bulan, kalau tak silap saya, ada seorang kawan dia cakap kenapa tak cuba hantar Farid dekat College Community Selayang. Di sana ada khusus untuk pendidikan khas. Saya cuba search lah dekat internet.
bila saya tengok ada CJ Asas Kulinari. Masa tu kita orang tak faham apa tu CJ Asas Kulinari kan. Sebab kami tidak terdedah sangat dengan benda-benda tu. Dan sebelum Farid daftar dekat College Community, papa dia dah cakap dengan saya kalau betul-betul nak mulakan bidang perniagaan dan bidang makanan ni, saya terpaksa pergi belajar juga. Maknanya so that kalau Farid maknanya tersekat, saya boleh backup. Jadi saya terpaksa melangkah ke dalam bidang bakery, sedangkan bidang perniagaan pemakanan tak pernah terlintas dalam kepala kami untuk berada dalam tahap ni sekarang. Tak pernah. Saya tak pernah terfikir, tak pernah impikan. Yang saya impi anak saya boleh berdikari. Itu saja di awal bila doktor kata Farid autism. Yang terniat di hati saya hanyalah untuk membentuk Farid untuk menjadi seorang autisma yang berdikari. Hanya untuk diri dia je. Tak terlintas langsung bagi kami yang makan gaji ni, tak pernah terlintas untuk berada dalam dunia perniagaan sebagaimana yang Farid cipta sekarang. Jadi pada 2016 bila saya search dekat internet tu, adalah satu pengambilan, kalau tak silap saya bulan 12, tapi saya ke Kuala Lumpur. Saya pergi sendiri dekat College Community Selayang. Saya bawa Farid pergi kat sana. Saya nak suruh Farid tengok sendiri suasana college tu macam mana. Dan bila dia ke sana, dia dengan mukanya, dengan ekspresi muka dia, Mami nak hantar saya belajar dekat hutan macam gini. Banyak. Ya, faham tahu kat mana College Community Selayang. Atas bukit kan. Lepas tu banyak pokok kan. Saya pun, ya Allah, ya Tuhanku, macam mana ni. Kebetulan saya dah kenal sebelum ni, saya dah chatting dengan Asfaro, Cik Asfaro, salah seorang pensyarah dekat situ. So saya jumpa dengan Cik Asfaro. Cik Asfaro kata, tak apalah Kak Na, biar dia fikir. So kita ambil borang, bawa balik Kota Baru. Tanya dia tak nak belajar. Wish, nak belajar dalam hutan Mami, dia cakap. Bayangkan. Tak apalah kalau tak nak belajar. So balik, borang ada atas meja, betul-betul atas meja lah. Tak ada sampai. Masa tu Kak Na yakin tak Farid boleh jaga diri sendiri? Hidup tanpa Kak Na? Tak ada lagi. Kemudian dia orang pengambilan 1 Disember. Kira bulan November tu adalah bulan untuk interview dia orang untuk pengambilan 1 Disember. Jadi kita orang terlepas lah kan. Dia dah nak ambil dah masa tu. So kita terlepas satu sem. Jadi bila sepupu Farid dapat dekat Politeknik, seorang dapat melanjutkan pelajaran, itu adalah satu tamparan hebat untuk dia. Borang kat sepupu dia kan. So dia pun tanya, Mami mana borang tu nak isi? Terkejut lah kan dia nak isi. Tak apalah Mami isi. Isi, hantar semua tu. Setiap hari dia tunggu, dia tanya. Bila nak dapat tu? Surat jawapan kan? Surat jawapan. Jadi bulan 2 kami dapat last minute call daripada College Community, cakap Farid dapat interview. Dia melompat gembira dia dapat interview. So packing baju semua. Kita pergilah interview. Kita pergi interview tu. Dia isi borang semua. Saya hanya tengok je. Dia isi borang semua apa semua. Dia buat satu yang paling terkesannya, dia buat satu buku seolah-olah macam siapa ya bang? Macam buku apa buku yang sekarang yang budak-budak tu yang macam profile, macam profile syarikat. Dia buat semua. Okey. Dan dia pada hari temu duga tu dia serahkan profile syarikat dia tu kepada penemu duga. Sebab dah ada kan? Sebab dah mula dah pun. Dah mula dah. Jadi di situ saya nampak usaha dia, tapi kita tak tahulah rezeki Tuhan sama ada boleh belajar atau tidak kan. Then pengambilan untuk March Farid dapat. Di antara masa tu kalau tak silap lah 75 orang
Yang nak hanyalah 15 orang saja. Bayangkan. Kemudian kita orang hantarlah dia. Hantar dia untuk pengambilan march tu. Saya pergi dengan ayah saya. Kemudian saya hati ni berat tau nak hantar dia dekat college community. Bayangkan seorang anak yang tak pernah tinggal berenggang dengan kita tu. Kita nak tinggal kat sana. So dia sewa dekat, kalau tak silap saya, Resident Avenue dekat atas tu. Satu bilik dekat di sana. Dan saya tak tahu sama ada ini adalah keputusan saya yang terbaik ataupun tidak dari seorang ibu kepada seorang anak. Dan apa yang menjadi kekuatan saya, bila pada hari pendaftaran tu dia buat sendiri, okeylah kita rasa dah okey semua tu. Tapi bila nak tinggalkan dia dekat college, nak tinggalkan dia dekat apartment yang dia sewa tu, terasa memang berat, betul-betul berat. So saya lepaskan ayah saya balik dulu, saya stay dekat KL lagi. Dan pada malam tu, dia upload dekat IG. I'm ready to study again. Di situlah kekuatan saya. Saya tinggal dia seorang, musafir seorang-seorang. Hanya apa yang saya kata dekat dia, tak ada siapa yang akan jaga melainkan Allah. Jangan tinggal solat. Itu saja. Dan selepas tu saya tinggal dia, saya cakap dengan dia, Mami nak balik dah. Okeylah, kata baliklah Kota Baru. Saya tak pergi daripada hari Isnin. Hari Isnin pendaftaran, hari Selasa saya tak jenguk dia. Hari Rabu saya jenguk dia. Dia terkejut. Kata nak balik. Tak balik lagi. Baliklah. Mami jadi spy. Baliklah Mami. Mami tak ada cuti dah, baliklah. Apa okey pun dia kata. So hari Khamis saya balik. Sepanjang perjalanan saya 1 jam daripada Kuala Lumpur ke Kota Baru, saya menangis. Saya tak tahu. Bercampur-campur perasaan. Betulkah apa yang aku buat? Betulkah penghijrahan Farid tu adakah satu jalan yang betul yang aku ambil? Tindakan aku meletakkan dia dekat college community, dekat Selayang seorang-seorang. Sepanjang 1 jam. Itu je lah yang boleh saya kata. Hanya seorang ibu yang tahu bagaimana perasaan waktu tu. Farid, apa perasaan Farid masa tu? Masa mula-mula di College Community Selayang? Susah jugalah kalau nak cakap ni. Ada rasa takut ke, nervous ke, ataupun yakin memang rasa boleh buat? Semua tu ada jugalah, termasuk. Tak tahu nak cakap apa. Berdebar? Ada berdebar? Ada berdebar jugalah. Tapi dalam 2-3 hari tu naik balik kondo tu. Jalan nak bukit Kalau tiap-tiap hari kurus. Kurus macam lidi. Tapi ada rasa menyesal ke ataupun memang seronok dapat belajar, dapat peluang untuk belajar? Nak cakap menyesal tu memang tak ada lah. Tak ada. Memang tak ada rasa macam rindu nak balik duduk Kota Baru ke? Ada juga. Homesick lah. Tapi tak sampai berhenti kan? Boleh sambung. Kalau teruskan lah masa tu. Alhamdulillah. Okey, soalan seterusnya, boleh Farid ceritakan dan tunjuk produk-produk yang Farid ada sekarang? Okey, produk saya ada sekarang, sekejap ni nak ambil. Saya pun ada juga. Kuih kapit. Okey. Kuih kapit ni memang popular lah, dia ada 3 saiz. Small, medium, large. Cik Zamri boleh besarkan window Farid? Farid nak tunjuk Farid punya produk. Sekejap. Kak Nam mungkin boleh stop dulu sharing dia punya PowerPoint slide tu. PowerPoint slide tu. Stop sharing kejap.
Sekejap Ya. Farid technician juga malam ni. Bukan teknik, mikrofon ada, cuma yang ni pinjam yang game punya. Saya punya game lah ni. Okay. OEM punya PlayStation. Okay. Yang ni kau tapik lah. Sebab dia ada small, medium, large. Sebab dia berbeza juga, dia harganya berbeza lah. Satu Ada inti apa tu? Yang ni coklat. Yang ni contoh, yang ni coklat lah. Yang ada kacang, coklat badam, kacang badam tu. Tak sangkut. Tak apa. Sebab ni boleh sangkut je. Dia ada Nutella memang jarang lah sebab dia macam ni, dia Nutella memang jarang lah sebab permintaannya jarang, terhad. Sekarang ni ada juga yang ni, kek buah kukus. Pasal ni adalah yang kek buah kukus boleh dihantar ke seluruh Malaysia kan? Ya. Tapi Singapura tak rajin lagi dah. Boleh rasanya sebab kalau 2 hari boleh tahan lagi kan? Sebab dia boleh tahan berapa lama tu? 3 bulan. Okay. Alhamdulillah saya pun dapat dah order. Baik. 1 hari je sampai. Memang sedap. So kalau siapa-siapa nak order boleh pergi dekat Facebook Mami ke Facebook Farid pun boleh? Kalau Facebook Mami pun boleh lah sebab saya ni susah sikit. Kalau projek-projek lain macam projek roti tu, Farid buat roti apa? Roti sarding. Roti sarding lah. Kalau depends untuk budak lah. Kalau budak sekolah nak makan suka pedas, roti suka pedas atau tak suka pedas, roti sarding boleh lah. Roti kacang tu ada jugalah. Yang tu itulah saya tahunya. Macam hari tu Farid buat akok, ada buat lagi ke? Ada tapi COVID ni memang macam susah sikit lah, terbantut. Dekat Kota Baru ada ni ke? Ada Grab Food ke apa ke? Ada Grab Food tapi tak test, tak join lagi. Tapi kena buat hari-hari lah pula kan? Kena macam kena sentiasa ada kalau nak ni kan? So daripada roti apa semua, ada lagi produk-produk lain Farid? Ada kek blueberry cheese. Sebabnya nak bawa masa ni kan tak ingat. Tak apa. Cerita je dulu apa lagi produk ada. Kek marble ada. Kek pandan ada. Kek pandan kelapa. Brownies kan tahan seminggu saja rasanya brownies ni. So, produk yang paling laku sekali yang orang selalu order. Orang selalu ordernya kek blueberry, kek buah, blueberry cheese, kuih kapik ada juga. Depend. Tapi blueberry cheese tak boleh lah nak post Tak boleh post sebab dia kena sejuk. Alahai. Kena tunggu Kak Didi balik lah nanti nak order. Balik kampung nanti. Okay. Kak Na, bagaimana Puan Roslina membantu Farid untuk mendapatkan peluang dan dana untuk mengembangkan lagi Sila Rasa? Untuk pada awalnya saya menggunakan kita pinjam daripada dana Farid. Sebab Farid kan pelajar OKU dapat allowance. Mak tak ada duit, so pinjam duit dana dia lah. Simpanan daripada ni lah, daripada kecil. Bukan daripada allowance je. Daripada allowance OKU? Allowance OKU. Jadi ni kita boleh bagi idea pada ibu bapa lain yang rasa duit allowance OKU tu tak nak pakai, simpan supaya satu hari nanti bila kita boleh guna pakai. Untuk mulakan perniagaan kan. Jadi kita mulakan dengan dana daripada masa tu pelajar pendidikan khas kan. Jadi Kak Na pinjam duit daripada tu, belikan
sebahagian lah, cuma macam mixer semua kita dah ada. Cuma kita beli mesin untuk buat kuih kapit. Dan bermula dengan dana sebanyak RM500 daripada pinjaman daripada Tokia sendiri lah. Kemudian Mami top up lah sikit-sikit. Bermula daripada 500 lah. Kita perkembangkan sampai sekarang. Yang 500 tu sebelum pergi college lagi kan? Sebelum pergi college lagi. Masa tu dia berada dekat sekolah pendidikan khas Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Mas. Saya suka nak cakap Didi kat sini. Sebenarnya Farid mendapat kad OKU setelah 14 tahun saya bertungkus lumus untuk dapatkan satu kad saja. Saya tunggu 14 tahun. Umur dia 14 tahun baru dapat. Pengiktirafan sah tentu Farid autism daripada umur 2 tahun bila saya ke USM sehinggalah pada tahun umur dia 14 tahun baru saya dapat kad OKU. Betapa struggle-nya saya nak dapatkan kad. Hanya sekeping kad je. Saya terpaksa 7 tahun lebih. Apa yang yang isu dengan pihak JKM dengan doktor? Kan sebab JKN semua doktor takut nak sah tentu Farid autism ke atau tidak. Sebab pada tahun Farid kan tahun 1998 dia start dia lahir, dan di antara tahun 2000 1999 masa tu kita orang autism ni satu perkataan yang kita macam bukan dia macam Down syndrome orang kenal kan. Autism asing lah. Ya, asing masa tu. Jadi macam sama ada Farid di antara kadang-kadang dia serius, kadang-kadang dia moderate, kadang-kadang dia mild. Jadi doktor tak tahu nak letak dia dekat mana. So doktor cakap, Kak Nah macam ni lah, sekolah lah dulu dekat sekolah biasa. So kita sekolah je lah. Cuma apa yang doktor kata, cuma Kak Nah pantau je lah dia. So kita adakan komunikasi 2 hala dengan cikgu. Setiap tahun cikgu akan dapat surat cinta daripada saya. Every year. Awal tahun surat cinta mesti prepare. So dekat sekolah, bila kita sampai kat sekolah, yang mana semua cikgu yang ajar kelas Farid tu, saya akan bagi surat cinta dekat dia. Surat cinta tu mengandungi bahawasanya Muhammad Farid Fakhruddin adalah seorang ADHD plus autism macam gini semualah. Dan cikgu akan tanya saya, so macam mana? Bagaimana perangai dia? Di situlah saya akan beritahu, dan saya mendapat kerjasama daripada cikgu. Jadi masa sekolah rendah kan, macam Farid tak tahu tak pandai menulis. Daripada darjah 1 tu memang dia tak pandai menulis langsung. Jadi jadual darjah 1 sampai darjah 6 memang di kepala saya. Saya tahu hari berapa dia ada sukan, hari apa dia ada pukul berapa dia kena ada kelas tambahan. Semua saya kena ada dalam kepala saya. Dan cikgu pada waktu tu akan tulislah. Kalau ada jadual berubah, cikgu akan cakap, Kak Nah ada jadual berubah sekian-sekian hari bulan. Kelas tuition petang tak ada, batal sekian-sekian hari. Jadi cikgu akan bagi tahu apa yang saya buat. Dan satu lagi saya suka nak share, masa sekolah rendah saya adakan satu buku. Sebab Farid kan dia payah nak berkomunikasi dengan cikgu, dia lambat menulis. Jadi kita adakan satu buku dekat meja cikgu tu, ada buku catatan untuk kerja rumah Farid. Dan di situ cikgu akan tulis matematik muka surat 1 sampai muka surat 3. Soalan nombor 1, 2, 3 semua macam tu, semua cikgu tulis. Dan bila balik saya akan buka nota tu dan saya akan suruh dia buat. Kalau saya sendiri tak faham, saya pula akan pergi tanya cikgu. Bukan dia yang pergi tanya, saya yang pergi tanya. Kena belajar dulu untuk mengajar. Sampai darjah 6 pun kerja khusus, cikgu akan cakap dengan saya dulu. Kak Nah kena buat kerja khusus macam gini. Farid kena buat macam gini. So Kak Nah kena pantau lah dia. So dia balik dia buatlah kerja khusus tu. Sebenarnya mak yang dulu kena belajar. Masa tu saya kan born 65. Jadi perkataan kerja khusus tu bagi kita adalah satu asing. Asing untuk kita. Apa kerja khusus tu? Mula-mula cikgu cakap, Kak Nah Farid kena buat kerja khusus. Bela, tak tahu apa. Tapi bila cikgu terang macam ni. So saya kena buat macam ni cikgu. Cikgu cakaplah buat macam ni. Jadi kita ada komunikasi 2 hala. Jangan antara kita dengan cikgu tu gap. Bila kita dengan cikgu gap, kita akan putus. Macam COVID tak boleh, kena putus. Yang ni kita tak boleh, kita kena ada rangkaian. Anak kita tahu anak kita, dan cikgu tahu apa masalah kita.
Memang penting lah, bukannya macam hantar anak sekolah masuk PPKI ke, masuk Aliran Perdana ke, kalau tak ambil tahu tak jadi juga. Sama juga cikgu dekat pendidikan kelas pun macam tu juga. Kalau dia ajar kita buat roti, anak kita buat roti, balik kat rumah kita kena tanya macam mana nak buat roti. Kita cubalah. Kita tahu kesinambungan kita. Jadi macam sekarang semua resipi-resipi yang Farid buat ni Kak Na boleh buat juga ke, ataupun ada yang Farid dah boleh buat sendiri? Yang maksudnya macam resipi tu Kak Na, Farid lebih pakar. Ada tak? Banyak kan Farid lebih pakar daripada saya. Yang sekarang dah ni lah. Tak macam masa kuih kapit dulu lah. Kapit dulu tak. Macam kek buah, blueberry cheese dia dah mula komunikasi dengan papa dia. Okey, stop yang ni tak ada. Dia berkomunikasi dengan papa lah. Saya cuma bahagian PA dia dan juga kita macam office lah sekarang. Kita ada tiga department. Satu production, Farid dengan papa. Yang kedua production, yang kedua finance. Finance papa dengan papa dengan purchasing papa punya. Papa. Yang saya punya adalah PA dan juga marketing. Memang tapi mestilah ada harapan satu hari nanti Farid boleh buat semua kan? InsyaAllah. Tapi bila dah lama dia tinggal satu-satu resipi tu, kita akan balik semula. Kita adakan satu exam balik. Go through sama-sama. Sama-sama. So saya hanya minta dia siapkan bahan. Saya tengok betul ke tak. Lepas tu saya tinggalkan dia lah. Saya dah tak tanyalah macam mana nak buat semua. Sebab bila kita tanya kerap, dia pun dah pening dah. Serabut. Serabut. Ya Farid, kalau Mami tanya selalu rasa apa Farid? Okay, lagi macam Kak Na sekarang kan Farid dah ada bengkel sendiri. So macam mana tu? Macam mana sampai ke tahap tu? Bengkel ni adalah anugerah ataupun daripada Jabatan Tenaga Kerja yang bagi grant kepada Farid, termasuk peralatan dan juga bengkel. Suka saya ingatkan dekat sini, pertama jika kita nak mulakan walau apa sekalipun perniagaan anak-anak OKU, pertama kita kena ada SSM, sekurang-kurangnya 3 bulan berniaga. Kemudian kita dapat JTK punya, dia ada satu skim bantuan OKU Berkerjaya kalau tak silap. Cuba dapatkan. Tengah hari tadi saya ada share dekat Autism Malaysia bagaimana pengenalan untuk buat kad, dan di sana saya rasa ada Jabatan Kebajikan Masyarakat kalau tak silap saya, dia ada share bagaimana kita nak apply grant ataupun sumbangan-sumbangan daripada Jabatan Tenaga Kerja. Dia ada terma dan syarat dia. Cuba tengok dekat internet tadi. Macam mana Kak Na dapat tahu? Saya dapat tahu ni macam saya kata, kita ada hubungan dua hala di antara lepas pada belajar, Farid sebelum dia pergi college, dia ada dekat PDK, Pusat Dalam Politik Kementerian. Bila kita link dengan PDK ada link dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. So di sanalah bila hubungan kita dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Tenaga Kerja dan Pusat Dalam Komuniti, mereka akan mungkin adalah pencarian mana-mana OKU yang ingin berniaga ke, ada nursery ke, kan? Di situlah kerjasama daripada PDK Kementerian juga. Saya sangat-sangat berterima kasih. Tanpa sokongan daripada dia, saya rasa saya tak mungkin dapat bengkel Farid. Walaupun taklah sebesar mana, tapi kami banggalah dengan apa yang kami dapat. Kak Na buat kat mana tu bengkel tu? Tepi rumah saya. Tepi rumah, Alhamdulillah. Kat dapur tu, dalam lebih kurang 2 meter macam gitulah daripada dapur. Sat rumah, bengkel. Dari bengkel tu lah Farid akan tongtang apa semua kat situ lah. Dulu dalam rumah lah. Dulu dekat dapur dalam rumah lah. Di awal perniagaan dia,
dekat meja dia study. Lebih kurang dalam 4 kaki kali 2 meja study. Sikit je. Situlah dia. Dan meja tu masih ada dekat bengkel. Dia tak nak bagi buang. Sebab itulah sejarah hidup dia. Dah masuk ke bengkel dah? Dah masuk ke bengkel. Okay. Soalan seterusnya, macam mana Puan Roslina mengimbangi keperluan kerja Kak Nas sendiri dengan keperluan keluarga dan projek-projek Farid? Kalau nak kata saya seorang buat kerja, saya rasa saya tak berdaya lah. Di awal pembabitan Farid memang saya seorang buat. Lepas tu saya dah penat dah. Duit modal tak ke mana. Duit untung tak ke mana. So, saya agihkan pada pegawai keuangan Farid lah, papa dia. Sebab papa kan ada banking basic kan. Jadi saya agih kepada dia lah. Jadi kami sekarang keluarga saya ada 5 orang. Saya, papa dia, kakak dia, Farid dan adik dia. Jadi pengagihan tugas tu kami berikan pada setiap seorang lah. Maknanya saya PA dia dengan marketing, Farid production dengan stok apa semua Farid, dan papa dia akan in charge bahagian purchasing, bahagian finance, runner pun papa, dan kakak dia akan bahagian grafik, bahagian stiker semua, dan bahagian runner pun, dan adik dia tak mencuba tak join sangat sebab masih belajar kan. Tapi dia adalah food tester lah. Yelah. Food tester untuk kita lah. Itu yang paling seronok tu, tugas yang paling seronok. Jadi memang satu projek keluarga lah. So far Alhamdulillah lah, macam tu lah. Apa perasaan Farid dibantu oleh seisi keluarga untuk perniagaan Farid ni? Ya, macam mana Yesus. Banggalah juga. Betul sih. Satu lagi dari segi dana tu, saya juga kelas create mulai tahun lepas, tahun 2019, di mana kami dapat sumbangan crowdfunding kami daripada masyarakat. Maknanya kami buka crowdfunding bermula tahun Julai 2019 sehingga sekarang, dan insya-Allah tahun depan pun akan kami sambung lagi, dan dana-dana tersebut kami dapat daripada seluruh masyarakat lah, mana-mana kawanku semua, dalam satu bank rakyat account yang selalu saya share dekat FB saya. Di situ dana-dana tersebut akan Farid adaptasikan menjadikan roti untuk diagihkan kepada golongan-golongan asnaf, pelajar-pelajar asnaf di sekolah-sekolah. Dan Farid pada awal COVID hari tu, bulan 3, daripada crowdfunding tu lah dia telah buat roti untuk bagi kepada frontliner. Alhamdulillah. Itulah kami dapat dana selain daripada dana-dana yang daripada duit beliau dan yang kita pusing sekarang. Selain daripada kalau macam tu satu hari berapa banyak roti? Sebab crowdfunding maksudnya kita nak hantar kan, nak hantar ke ni berapa banyak production Farid tu satu hari tu? Bergantung pada per kilo. Kemungkinan bergantung pada sekolah lah. Kalau 150. Kalau 100 lah. Paling banyak yang Farid buat satu hari? Saya ingat lagi buat tak berapa ingat, sebab 250 tu tinggi. 250 kilo sehari. Bukan 250 kilo, 250 biji. Biji roti kan. Okey. Buat macam ban lah yang ada sardin, ada apa. Ya. Okey. 250 tu berapa jam tu nak siap tu? Banyak juga, lebih kurang 6 ke 7 jam macam tu satu hari. Farid buat seorang-seorang? Kalau seorang-seorang memang rebah lah, lapar lah. Jadi siapa yang selalu bantu dekat bengkel? Papa lah juga. Okey. Papa ada tak hari ni boleh say hi, nak jadi inspirasi pada papa-papa yang lain?
Tengok filem. Sorry. Okay. So soalan seterusnya tu bagaimana pemetaan ahli keluarga tu tadi Kak dah jawab tadi kan. So semua orang terlibat. So soalan seterusnya bagaimana Puan Rosina menguruskan emosi Farid dalam nak pastikan semua tempahan dapat disiapkan. Oh Kak Na, mic tak ni? Unmute mic tu dulu. Nak kawal emosi dia pun kadang-kadang kita tak kawal juga emosi dia. Tapi kita buat schedule lah. Kalau selalunya kalau roti kita dah tahu berapa hari bulan kita akan hantar ke sekolah ni amount berapa. Yang tu kita dah ada schedule. Schedule tu kita akan cara kita komunikasi satu dekat whiteboard, satu lagi dekat WhatsApp, family WhatsApp. Kat situ semua family akan tahulah. Jadi diorang sama ada saya, papa dia, kakak dia akan remind Farid lah berapa. Yang kadang-kadang yang menyebabkan emosinya terganggu adalah jika kita buka order. Bila kita open order, kita cakap pukul 2 dah close order. Tapi pukul 3 masuk lagi. Kak Na tolonglah Kak Na. Bila Farid, hari ni katalah blueberry cheese 5 biji. Pukul 2 tu 5 biji. Habis nak pukul 3 ada sebiji lagi. Farid sebiji lagi. Pukul 5 tu sebiji lagi. Dia dah mula, muka dia dah mula nak merah lah. Tadi kan dah cakap dah 5 biji, stop je lah. Okay. So kita mula cakap tak boleh lah macam tu. Kan rezeki. So dia cool down. Nak duit ke tak? Nak duit buat je lah. Sekarang rezeki kan. Okay. Macam tu je lah. Tapi dengan satu syarat. Dia dah cakap dah. Bila buat kerja banyak-banyak, kena ada 1 hari rehat. Betul-betul rehat. Okay, kita buat direct. Saya kata 3 hari. So 1 hari tu, kita bagi dia cuti lah. Kalau tak ada cuti misal malam ni, katakanlah malam ni dia ada kena buat kek untuk cream puff ke untuk pagi esok kan. Lepas Zohor tu, papa dia akan bawa dia pergi round ke, pergi kabut sale ke. Itu je reward dia. Kita akan bagi reward lah. Kalau tak pun terus bayar commission pada hari tu. Bila dah dapat commission, segar mata. Farid tak suka kalau mengejut tak suka Kalau mengejut tu memang tak best lah, tak ready. Lepas tu kalau macam hari-hari duduk kat bengkel, ada tak hari yang Farid rasa macam penat, macam tak nak lah, walaupun dah dapat tempahan tapi rasa macam rasa tak boleh lah nak habiskan hari ni, ataupun sentiasa macam mana nak cakap, memang kalau time tu kalau benda tu cukup lah macam tu. Kanak-kanak autis macam Farid kan, walaupun masyarakat nampak dia macam normal kan, tapi sebenarnya di sebalik tu ada kekurangan yang masyarakat tak nampak. Jadi sebenarnya kita yang main peranan, tak boleh terima tempahan setakat hari ni je. Tapi so far setelah kita dah komunikasi dengan customer, kebanyakan customer faham. Okay. Cuma sekarang kita dah buat satu asakan lah. Asakan maknanya kita ambil order tu kau 3 hari direct. Dan kita boleh berhenti. Kalau kita manjakan dia, dia kan duduk dalam zon selesa lah selalu. Kan? Jadi so, nak challenge and stretch kan? Challenge lagi. Tambah sikit. Tambah sikit. Sama juga. Dari segi awalnya kuih kapit. Kemudian kek marble. Step by step. Sekarang dah Farid, saya dah mula dedahkan dengan
kek yang kena apa tu, kena ada yang ada apa ya bang? Yang ada icing deco. Yang ada deco. Kita dah mula dekat dekat stage tu. Jadi kita pergi sikit. Kita tak boleh nak asak dia terus. Nanti kan celaru. Kita pun kalau orang asak macam tu pun kita celaru kan. Tambahan macam tu lah. Kita buat satu-satu, kita dah faham. Okay, sekarang dia buat deco lah pula. Tapi saya tak berani lagi sebab adalah 1-2, tapi saya nampak hari tu okey dah. Dah okey lah untuk tahap dia tu, okey lah. Tak boleh buat macam dia dah boleh buat kan. 5 tahun punya usaha kan, daripada kapit sahaja sekarang dah macam-macam dah. Farid paling suka buat apa? Kek ke yang paling suka? Kek lah paling suka sekali. Kek yang mana? Kek blueberry cheese lah hari tu. Sebab hari tu ada sekali tu, tak letak telur. Nasib baik Abu sempat buat satu lagi. Kalau tidak memang habis. Habis yang tak ada telur tu reject makan sendirilah. Reject makan sendiri tu memang. Tapi satu je pelik. Rasa sama. Ya? Tak ada telur rasa sama? Lagi jimat lah kalau tak telur. Okay. Okay Kak Ana. So apa nasihat Kak Ana untuk ibu bapa lain dalam merancang masa depan anak-anak? Maksudnya untuk kerjaya anak-anak autism ni. Pertama, kita mulakan daripada baby lagi kan, daripada tadika. Pertama, sebelum ke sekolah, tadika ke sekolah rendah ke, the first thing is macam yang selalu saya cakap dekat Autism Malaysia punya tu kan, konsilasi. Kena diapers free. Yang tu confirm. Yang kedua, kita kena komunikasi dua hal amat penting. Yang ketiga, bila anak dah dewasa macam 15 tahun, 16 tahun, kita dah rasa, kita dah nampak dia punya apa minat dia. Bila kita dah nampak minat dia, kita hala tuju kita mengikut minat anak. Bila ia memudah cara untuk kita bila kita tahu minat anak. Kalau kita tak tahu minat, kalau dia nak ikut minat kita, tak boleh. Kita kena tahu minat anak. Jadi kita halakan. Kalau dia suka melukis, okey, continue dengan melukis. Kalau dia suka mengait, buat dia cara mengait. Kalau dia suka menjahit, biarkan dia cara dengan menjahit. Biarkan dia dengan minat dia. So kita hala tuju. Sekarang banyak gunalah kemudahan yang ada dekat internet. Masa saya dulu tak ada benda macam gini. Try and error masa membesar Farid selama berapa tahun ni. 6 tahun try and error. Faham pula kita pun buta IT masa tu, tak tahu nak search kat mana. Orang cakap yang ni macam ni. Sampai sekarang pun moderate severe pun kadang-kadang pun dah kecelaru. Kan? Jadi hala tuju macam tu lah. Sebab Farid pernah cakap, koya tak kena bayar tapi kena usaha. Macam apa? Kan Farid ke Kolej Komuniti Selayang ambil jurusan kulinari kan. Kalau mungkin kalau kita yang pilih jurusan lain, apa jadi agaknya? Kak Ana rasa lebih kurang yakin, lebih rasa bersalah ke kan kalau pilih. Kalau saya pilih hotel, saya rasa tak kot. Dia tak minat sebab kulinari dia minat. Jadi bila dia minat, by hook by crook dia kena buat lah kan. Lagi-lagi dia yang isi borang kan, Farid lah. Borang kan. Yang tu lah. Sampai sekarang pun saya masih ingat lah. Terutama hari Jumaat kan Bang? Hari Jumaat memang selalu ingat lah. Ini ada soalan, macam mana kehidupan Farid masa dekat kolej? Cara Farid urus diri, uruskan masa. Macam ni lah, urus bangun tu alam tu tak nasib baik, bangun juga nasib baik lah. Alam tu bangun Apa dah?
Tak apa. Pagi tu memang biasalah mandi, mak sembahyang tu ada lah juga. Tapi kalau time tak ada kelas hari Minggu, duduk rumah bilik sewa tu perap je duduk kat bilik tu. Kadang-kadang bosan keluar makan, kadang-kadang pergi makan, kadang-kadang kalau pergi kedai game tu adalah juga. Sebab kedai game kat situ ada yang faham lah. Ada seorang hamba Allah memang faham lah pelanggan tu main ingat apa pun. Faham. Tapi sebelum pergi college memang dekat rumah Farid memang dah boleh buat semua ke ataupun ada lagi yang mami buatkan? Masa dah baju pun dah boleh basuh sendiri ke macam mana? Menguruskan, tapi kadang-kadang ada juga. Totally mami uruskan pada waktu tu sebelum dia pergi college. Sebab mami pun tak sangka, ada pernah sangka tak masa yelah bila Farid dah sekolah mendengar yang Farid akan belajar jauh? Tak, saya tak pernah rasa. Di awal saya hantar pada awal tu, masa lepas dia pergi interview tu, perancangan awal saya nak minta papa dia pergi sekali. Di duduk awal. Sayang. Sayang sekali. Tapi takkan nak tinggal pula nak pergi duduk sana kan. Bila itulah Tuhan, kerja Tuhan kan, kita tak tahu. Di sana dia boleh berdikari, dia boleh buat kerja sendiri. Cuma kita pantau melalui telefon je lah. Ingatkanlah. Call, pagi kena alam tu kena pukul, kalau subuh 5:30, 5 suku tu kena dah call dah. 5:30. 6 hari-hari mami call. 5:45. Setiap 15 minit kena kejutkan. Nak pergi sekolah pun, nak pergi college pun kena kejutkan. Setiap 15 minit sehinggalah dia sampai dekat college. Dan bila balik tengah hari dia tak ada kelas. Saya akan buat video call. Okay, dekat mana ni? Dekat rumah. Betul ke kat rumah? Tengok, mami nak tengok. Okay, dia dekat bilik dia. Saya pantau macam tu je lah. Dan bila dia ada satu-satu agenda dengan sekolah, jadual dia dengan sekolah, dengan college, dia akan maklum, okay mami pukul sekian, kejutkan dia. Tapi bila kita kejutkan, kadang-kadang terlena. Kena kejutkan sampailah dia ada dekat college lah. Maksudnya setiap pergerakan jadual memang Kak Na perlu ni? Perlu. Sampaikan saya kena minta pensyarah dia, pahala ehwal pelajar. Dia tahu jadual dia semua. Okey, macam kadang-kadang pensyarah cakap WhatsApp, Kak besok Farid ada sekian. Baju dia kena pakai sekian. So kita akan cakap pula dengan dia, okey sekian baju sekian. Dan saya pula akan minta dia punya tuan rumah tu kejutkan dia ke remind dia balik lah. Maksudnya Kak Na mengurus dari jauh? Ya, mengurus dari jauh. Sampaikan dia naik Grab pun kita urus daripada jauh. Kak Na yang bookkan Grab? Sekali je. Yang lain, yang tu dah final dah. Yang awal tu semua saya minta travel agent yang urus. Semua tiket dia apa semua. Dia travel pun daripada KL Kota Baru pun seorang. Macam mana perasaan Farid masa mula-mula balik daripada KL ke Kota Baru seorang-seorang? Nak cakap komentar tu ada lah juga. Nasib baik saudara mara ada sana jugalah. Tapi kan biasalah kalau last tu naik sendirilah. Mula-mula tu yelah rasa kekok takut jugalah kan. Lepas tu biasalah. Rasa kalau lepas ni sama belajar lagi tak apa duduk jauh dengan mami? Tak, yang tu tak apalah. Asalnya orang belajar masak sampai ke France, ke Perancis tau, ke Paris belajar masak. Rasa kalau boleh tak? Yang tu tak tahu lagi lah.
Apa pengajaran yang Farid dapat bila duduk berjauhan daripada keluarga selama setahun setengah tu? Pengajarannya macam ni. Kalau macam ni lah. Kalau tak cuba, tak tahulah. Betul-betul. Jadi Farid push diri Farid lah untuk buat sesuatu yang baru. Takut, memang takut tapi buat juga. Takut tu memang takut lah, tapi lawan balik lah. InsyaAllah. Okay. Apa perasaan, apa cabaran paling besar yang Farid hadapi masa di college? Okay. Kenangan pahit lah kiranya. Kenangan pahit. Okay. Nak cakap tu, kalau ketawa tu boleh lah. Okay. Masa tu hujan lah, hari pertama puasa tu nak beli lauk lah. Masa tu nak beli lauk tu, beli lauk ayam bakar lah. Nasib masa tu hujan lebat, memang hujan tu memang tak nampak tu. Masa tu nak simpan 3 tu, nak masuk college tu, memang susah. Nampak terbalik, motor terbalik. Aduh. Ingat lagi. Nasib baik tak cedera apa, cuma baju hujan tu Allah terkoyak. Aduh. Masa tu memang pemandu kereta tu memang kereta tu masa tu Honda Civic lah. Minta maaf lah masa tu. Memang minta maaf lah. Nak gegas ke rumah sewa tu. Nasib baik lah. Okay, tak ada apa. Cuma baju hujan koyak, motor nasib baik. Okay, boleh hidup. Ayam tu 100% masa tu memang selamat lah, safe. Tapi masa tu Farid rasa apa? Rasa nak marah ke? Rasa nak mengamuk? Geramnya ke? Tak ada lah. Memang macam bersalah tu. Masa tu memang bersalah lah masa tu. Sampai sekarang 3 tahun masa tu. Allah. Sebersalah tu memang bersalah juga. Memang masa hujan kan. Kita nak bergegas kan. Beli lauk apa semua. Masak nasi apa. Nasib baik tak cedera lah. Motor okey. Yelah. Aduh. Motor okey. Baju basah. Apa kasut pun basah. Lepas tu bila telefon Mami cakap apa? Didi, Farid tak bagi tahu dia accident. Ya? Tak pernah bagi tahu? Tak bagi tahu. Sehinggalah dah lama 2-3 agak dalam 2 minggu ke 3 minggu. Balik raya? Dah balik raya? Tak. Saya call dia kata kenapa? Suara kan lain kan bila dia bangun tidur. Kenapa bang tidur tidur. Dia memang dia tak tidur lepas asar. Lepas cakap kenapa badan rasa lenguh-lenguh. Oh jalan tak. Habis accident. Baru dia beritahu. Itulah. Memang cabaran betul. Yelah. Kita risaulah kan bila benda-benda macam ni jadi. Satu cabaran yang bagi Kak Nan tak boleh lupa sewaktu dia duduk dekat sana. Ada satu hari Jumaat tu. Hujan lebat lah kan. Apa tu dia cakap yang bila dia hari Jumaat, selepas Jumaat pukul 2:30 saya akan call dia. Dah balik? Dah. Dia cakap macam tu. Macam tak ada maya lah nak cakap kan. Kenapa? Mami tahu hari ni abang pergi solat basah kuyup. Tahu tak? Dia cakap. Basah kuyup. Itulah orang nak motor tak nak bagi. Kan ni masa minggu-minggu awal lah ni. Minggu-minggu awal. Memang basah kuyup. Lepas tu saya nangis. Saya tak tahu dah. Okey. Dia tak tahu nak cakap lah kan. Salah lah Jumaat kan. Kita letak anak pergi solat Jumaat. Basah kuyupnya macam mana. Rasalah macam mana. Sampai hari ni kalau hari Jumaat hujan memang saya ingat benda tu. Mami tahu tak? Abang basah. Dia cakap. Apa lagi ni? Lepas tu saya cakap dengan husband saya. Atas motor lah. Nanti kan dia tipu kita. Pergi solat. Tapi sebenarnya tak pergi kan. So kami hantar motor. Tapi masa tu Farid memang dah ada lesen lah. Masa tu ada lesen lah. Masa tu Ya Amin.
Ya Farid tak dengar? Dah ada lesen dah. Mikrofon tak buka. Dah ada lesen lah masa tu Ada cuma tak bawa kereta lah masa tu. Parking masih susah lah. Hanya bayar satu je. Cuma motor free. Kereta pun Farid masa lepas SPM dah ada lesen? Dah ada lesen. Cuma bawa tu kat sana kan. Bukan nak bagi kan tak berani. Tapi sekarang Farid banyak bawa kereta? Ada. Yalah, maksudnya macam selalulah memandu. Kadang-kadang kalau nak mandu tu bawa je. Cuma kereta je tak. Jadi Kak Naf, kalau ingat balik masa Farid masuk darjah 1 dengan kita tengok hari ni, Farid berjawab sendiri, Farid dah boleh bawa kereta, Farid dah habis belajar, ada perniagaan sendiri. Apa perasaan Kak Naf? Syukur Alhamdulillah. Saya maknanya saya tak pernah rasa saya dapat seorang macam ni lah. Farid ada sekarang, berada di tempat sekarang. Tak pernah. Tak pernah terlintas di hati saya apa yang Farid dapat hari ni. Betul. Kami tak pernah, di awal macam saya cakap lah, bila doktor cakap Farid autism, saya cakap dengan doktor apa yang harus saya buat. So doktor kata just follow apa yang terapis beritahu. Itu je. Dan saya cakap, dan niat saya hanya satu. Kalau orang Kelantan dia kata dia anak tu jadi orang, jangan jadi orang. Jadi itu yang saya letak dalam diri saya. Saya tak nak Farid meminta-minta. Biar dia berdiri di atas kaki dia sendiri. Tak banyak pun saya minta. Saya cuma nak suruh dia berdiri atas kaki sendiri untuk diri dia. Tapi Allah bagi yang di luar jangkaan saya. Kami tak pernah impi benda tu. Betul lah orang cakap Allah akan bagi pada masa yang dia tahu bila kita terima. Kita harus diberi. Bukan pada masa kita minta. Macam sekarang Farid umur 22 ke 21? 22. Umur 22. Anak orang lain yang belajar di universiti masih belajar lagi. Tak ada nak kata perniagaan tu. Tak ada pendapatan sendiri. Tapi Alhamdulillah Farid dah mula dengan kehidupan kan, dah mula menjana pendapatan sendiri kan. So macam saya rasa ini satu yang boleh membuka mata lah pada ibu bapa lain yang betul. Kita punya apa yang kita perlu lalui ini tak sama dengan orang yang ada anak tipikal. Tapi jangka masa tu lambat cepat pun belum tentu. Macam Farid baru 22 dah ada bisnes sendiri. Tapi kalau yang orang lain tak mula pun lagi kan, masih lagi seorang pelajar. Jadi macam yelah, tapi mungkinlah kalau ada anak-anak lain dengan level-level yang lain pun mungkin perniagaan tu dimulakan lambat sikit. So sebenarnya macam Kak Naf cakap lah, bila Allah nak bagi tu bukan kita yang tentukan, bukan kita yang boleh, kita boleh mengharap, kita berdoa, kita meminta, tapi Allah yang tentukan bila dia boleh bagi. Kan Kak Naf kan? Betul lah. Macam Profesor Hasnaturan cakap lah. Usaha, doa dan istiqamah. Saya pegang yang tu juga. Macam masa Farid kecil dulu, sampai sekarang pun Farid masih pergi ni lagi ke HUSM untuk terapi semua? Ada. Pergi lagi. Dekat PSY klinik pun masih ada. Cuma 2 kali setahun aja. Masa sekolah rendah tu berapa kerap pergi ke terapi? Di awal tu terapis 2 kali sebulan. Kemudian lama juga lah untuk 2 kali sebulan tu, lama sampai saya pun tipu selalu raib dekat kerja kan, pergi hantar dia. Lepas tu sampai ada dalam 5 ke 6 tahun ke 7 tahun macam itulah juga. Sampai tahap tu lah, sampai tak nak give up dah masa tu. Tapi itulah kan,
Nasib baiklah tak give up. Kalau give up tak tahulah nak jadi apa sekarang. Sebab sekarang pun masih dapat sokongan daripada PDK, sokongan daripada HOSM kan? Masih tak terputus lagi kan? Apa-apa pun diorang tak menyokong kita. Maknanya macam Kak Ni cakap tadi lah, hubungan dua hal yang amat penting. Di sekolah pun, Cikgu Farid sekarang pun masih lagi masih lagi menyokong Farid, masih lagi tanya khabar Farid semua. Maknanya kita dah jadi kawan. Autism membuatkan kami jadi kawan dengan cikgu-cikgu sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah tadika semua. Macam dia satu kawan. Sebab mereka ni kita panggil team member kan? Team member kan. Team member dalam kita punya ni kan. Kita maklumkan apa masalah kita. Bila kita maklum, dia orang tahu dan dia akan tolonglah kita. Itu je. Kalau kita tak beritahu, saya rasa dia tak tolong sebab dia tak tahu sebenarnya. Yalah. Kita. Dan jalan penyelesaian dia tak boleh bagilah. Jadi ibu ni kena jadi pakar lah tentang anak sendiri sekurang-kurangnya. Kena jadi pakar, kena try error kalau ada macam Farid tadi di sekolah rendah dulu pun kita try and error. Masa Farid sebenarnya tak boleh bercakap di awal-awal, sepatutnya bercakap, dia tak boleh cakap dan kami bagi headset untuk dia mendengar sebab doktor kata dia bukan pendengaran dia ada, dia boleh mendengar. So kita bagi headset dekat dia untuk dia belajar bercakap. Jadi sebab Farid suka video, suka audio kan, di situ memudahkan kami untuk mengatur cara bagaimana untuk dia belajar. Dan di awal pertuturan dia semua fully bahasa Inggeris. Sampai umur berapa tu? Sampai sekarang pun kadang-kadang BM dia pun berterabur. Betul. Kenapa Farid? Kenapa lebih suka English daripada BM? Sebabnya macam ni, dia kebanyakan negara lah ada dia cakap lah. Semua gunakan bahasa Inggeris. Tapi ada dia jugalah ada kawan jugalah cakap bahasa Rusia. Okay. Kenapa Kenapa suka cakap English daripada ni? Sebab macam ni, bahasa Inggeris tu semua orang boleh cakap bahasa Inggeris tu, kebanyakan boleh cakap lah. Betul. Bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu tu ada yang faham, ada yang tak faham. Dan sekarang ni pun saya boleh faham bahasa Inggeris lah. Cuma satu je faham sikit, bahasa Jepun. Farid minat Jepun juga? Sebab semua adik animasi ni pengaruh lah juga sampai sekarang ni. Animasi tu anime. Dari 2006 sampai ke 2020 masih pengaruh lagi benda tu. Minat dengan anime Jepun Tapi revolusi orang sekarang kan, kebanyakan orang kan minat Opa Korea. Korea. Minat tak? Dulu ada juga kena, tapi sekarang tak lah. Memang benci lah yang tu. Tak ada rasa nak belajar bahasa Jepun ke? Ada memang ada, tapi belum masa lagi lah setakat ni. Sibuk dengan dengan bisnes. So macam mana Kak nak mengurus, manage dia masa dia tak nak cakap Melayu, nak cakap English je? Macam mana daripada cakap English je kepada dah boleh cakap Melayu? Kita ajarlah sikit-sikit. Terpaksa ajar. Sebab bila dia nak berkomunikasi kan, dia berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Bila kita berada dalam kelompok family kita yang Melayu kan, dia orang mula pandang serong kan, padahal dia tak pandai. Jadi betul. Kita faham kan. Jadi macam sesuatu yang saya rasa penatlah kena alih. Jadi kita sikit-sikit ajar, dengar bahasa cerita.
Tapi sampai sekarang pun kalau cerita Melayu dia jarang, kecuali cerita P. Ramlee. P. Ramlee memang diminat. Jadi kita masak dengan P. Ramlee je lah. Kita belajar bahasa Malaysia. Okay. Itu pun satu tips juga tu untuk ni kan. Dan bahasa Inggeris kan vocab dia kan senang. Satu kan kan. Bagi anak autis saya rasa itu lebih mudah daripada bahasa Malaysia. Yalah. Tapi yalah, untuk nak bekerja perlu ada bahasa Melayu kan untuk sekolah lagi. Yang dia memang memang teruklah BM dia. Kalau result PMR, SPM pun memang teruk. BM saja. BM saja. Abang rasa apa masa belajar BM? Kalau macam anak Kak Didi dia rasa seksanya muncung dia bila buat BM. Susah lah bahasa Melayu ni sebab memang susah lah juga. Tapi okey lah sekarang dah boleh bercakap okey kan bahasa Melayu. Tapi berterabur jugalah. Tak ada masalah, boleh je faham asalkan orang faham. Dari segi macam marketing kan Mami uruskan. Farid rasa lepas ni mungkin dalam beberapa tahun lagi Farid boleh uruskan sendiri tak penjualan? Boleh cuba ke tak nanti. Mungkin nak cuba pun boleh juga. Tapi Farid pernah kerja dekat kafe kan masa dekat College Comedy Selayang? Yang tu pernah juga tapi sekali. Kalau macam jual dekat booth, kafe, apa perasaan Farid? Seronok juga tapi komentar tu ada. So Farid rasa Farid akan buat ke ataupun akan terus dengan sekarang yang jual produk online, orang order? Terus jual dekat online jugalah. Ada rasa nak buka kafe yang jual kopi, kek, roti? Itu takut tak berani sebab takut yang kafe ni tak tahulah, tak berani lagi. Sekarang tak ada rasa lagi lah. Tak ada rasa lagi. Okay. Kalau Farid boleh kongsikan dengan ibu bapa, sebab adik-adik yang ada autism kecil-kecil ni dia mungkin tak menonton lah. Tapi pada ibu bapa yang lain kan, apa nasihat Farid yang Farid rasa ibu bapa lain boleh buat macam Mami buat supaya anak mereka berjaya macam Farid? Macam ni lah, kalau nak nasihat kan saya tak nak nasihatkan susah juga, tapi kena usahakan. Usahakan apa dia orang minat tu, teruskan dengan minat dia orang. So, maksudnya bantu ikut minat anak. Kalau masa pergi College Comedy Selayang tu, kalau katalah Mami apply untuk Farid course lain, Farid nak pergi tak? Kalau benda bukan Farid minat, tak pergilah, tak nak lah. Kalau yang benda tak minat tu, memang tak lah. Kalau benda minat memang pergi. Okay. Jadi memang ibu bapa ni perlu kenal lah anak masing-masing. Tengok apa minat. Tapi macam Kak Nas sendiri pun, Farid minat dengan baking semua, dia bukan satu yang kita panggil satu yang obvious, satu yang sangat nampak. Kak Nak sebenarnya cuba juga kan? Cuba sikit-sikit, bukannya terus buat keputusan Farid mesti ke bidang ni. Tak ada kan? Kak Nak, mic. Kita cuba sikit-sikit. Maknanya kita penjadualan dia lah. Maknanya kita tidak terus asak dia. Dia kena buat apa yang kita nak. Saya minta dia buat tak. Kita akan buat masa sekarang pun saya masih lagi bincang lah. Farid, kalau kita nak hantar kelas kan, ada kelas ni, Farid nak pergi tak? Tak nak. Tak paksa lah. Jadi kita buat, kita macam orang dulu katalah tarik wow kan. Perlahan, dan dah tinggi kita tarik, dan kita lepas. Macam tu je lah. Okay. Jadi macam kalau ikut kesimpulannya, satu usaha tu daripada anak kecil sampai sekarang pun sentiasa tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti.
Sampailah sampai dia mungkin sampai akhir hayat dia kot. Sampai akhir hayat kita. Ada seorang pakar cakap dengan saya macam ni. Ada waktunya kita sebagai ibu ni dah tak perlu dah jaga anak autism ni bila dia berkahwin. Oh ya ke? Kalau dia kahwin, isteri dia pula lah. Sanggup ke nak jaga anak kita? Kan orang lain pula. Tapi yelah itu jodoh semua atas ni kan, atas tangan Allah. Jadi usaha tu dia tak sama kan kat anak, sentiasa berubah-ubah kan level dia, jenis sokongan, jenis bentuk bantuan kan. Anak yang ni macam ni, anak autis orang lain macam ni, dia tak sama, kita tak boleh nak samakan Farid dengan Firdaus tak sama. Mungkin Farid level dia macam gini, penerimaan dia macam gini, yang Firdaus macam gini. Jadi kita tak boleh, kita hanya ambil satu ataupun dua adaptasi kepada anak kita. Kita tak boleh nak sama rata. Oh, kalau anak autis dia kena buat macam ni, tak boleh. Kita tengok kepada banyaklah faktor anak, kapasiti anak, kapasiti kita sendiri, financial kita sendiri. Itu je lah. Yang banyak lagi faktor-faktor persekitaran. Adakah kita boleh adaptasi benda ni dengan persekitaran kita? Kalau tak boleh, so kita tak payah. Yang penting kita yang tahu anak kita. Yang penting kita tahu anak kita, family kita support kita, parents, in-law support kita. Saya pun dulu pun macam Farid dulu masa kecil, atuk dia, mertua saya, MIL saya yang support saya banyak. Free diapers, totally mak mertua saya yang tahu. Saya tak tahu. Dia yang ajar Farid. Sekian jam pergi kecing, sekian jam, semua dia atur. Dan saya kena follow apa yang mak mertua saya cakap. Okey, pukul 10 bila balik hari kita kan Jumaat dengan Sabtu kan kita cuti dekat Kelantan. So, Ahad sampai Khamis mak mertua saya jaga. Daripada situ bila dia balik rumah saya balik rumah saya kena follow rules yang mak mertua saya buat. Modul tu dah ada, follow dia. Ada kena follow. Kalau tak, susah dia nanti. Hari Ahad tu memang celarulah jadual dia. Sampai sekarang Farid, macam penjadualan kebilaan pun memang dia, macam saya nampak dia macam daripada dulu lagi dia macam gitu kan, follow dia punya schedule tu. Tapi maknanya di family kita, family in-law, semua tu kena faham lah. Jangan faham apa yang kita hadapi sekarang. Kalau tak ada sokongan moral daripada semua, saya rasa saya pun tak boleh duduk sampai tahap ni. Kena faham dan terima kelainan, tak boleh nak expect yang sama macam anak-anak lain kan. Farid nampak macam normal tapi sebenarnya itu yang susahnya bila kita keluar kepada masyarakat. Bila kita cakap, oh Farid, bila dia ada satu saat dia tantrum sikit-sikit kan. Masyarakat akan nampak, dah besar pun masih lagi macam merajuk apa semua kan. Tapi dia tak faham. Sebenarnya kita yang memahamkan masyarakat. Betul. Macam sekarang memang Farid macam tu lah. Keluar, pegang tangan kakak macam bila orang nampak kalau besar pun macam pegang tangan mak kan. Sebenarnya orang tak faham, tapi bila autism, kadang-kadang saya pakai kalau pergi dekat mall ke, Farid memang kita orang pakaikan besar macam ni pun still saya pakaikan I have autism. Itulah. Sepanjang dia travel hari tu pun kita orang pakai baju I have autism. Dekat airport dia orang ketahu. Saya takut. Apa perasaan Farid bila Farid dah tahu yang Farid ada autism? Yang Farid lain daripada lain. Masa tu memang tak sedar lah masa tu. Masa sekolah tak sedar lah, tapi maksudnya macam sekarang kan bila pergi belajar, bila bergaul dengan orang luar, yang Farid sebagai seorang yang ada autism ni, apa perasaan Farid? Kadang-kadang tu kalau nak sedar tu memang tak tahulah nak cakap macam mana pun.
Kalau orang mula tengok Farid kan ada beza dengan orang lain. Tengok lain sikit, apa perasaan Farid? Tu kalau cakap perlu tu memang perlu. Malu tu tak malu pun macam tu lah. Sebab Farid faham lah cabaran Farid sebagai seorang yang berbeza ni. Faham? Faham. Itu susah tu Kak nak bagi sampai tahap kan, macam kita kan sebab kita sendiri sebagai ibu bapa pun lama juga, ambil bertahun-tahun juga untuk menerima kan. So, kata-kata akhir daripada Kak Na ataupun Farid malam ni? Kalau saya tak ada apa yang nak. Sebab saya tak pandai sebenarnya. Kami macam saya dengan family, terutama husband saya, kami try and error sebenarnya membesar Farid. Dan untuk berada di tahap kami sekarang amatlah susah. Bukannya 1 hari, 2 hari. Kami dah menangis dah bertahun-tahun. Hari ni baru kami nak ketawa. Itu pun ketawa kami bukannya sehari. Banyak lagi kami takut. Kan? Jadi saya rasa menangis kami memang lama daripada kami ketawa. Jadi nak berada di tahap hari ni memang susah lah. Tapi macam saya cakap dekat Autism Malaysia, memiliki anak OKU, autism dan apa-apa sekalipun OKU adalah bukan pengakhir hidup kita. Ia adalah satu langkah awal untuk kita dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya doakan semua yang ada di luar sana, yang memiliki anak-anak istimewa. Hanya yang istimewa saja yang mempunyai istimewa, yang memiliki istimewa. Dan macam Farid katalah, autism youth need support, not sympathy, dan autism can work with training and support. Itu saja. Yes, betul Farid. Okey Farid, ada apa nak kata-kata akhir malam ni? Nak cakap macam ayat tu lah, autism youth need support, not sympathy. Autism autism can work but with training. So tu satu je, jangan mudah mengalah. Tu je lah. Jangan mudah mengalah tu untuk anak ke untuk ibu apa? Dua-dua. Okay. Don't give up. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Yes. Terima kasih banyak-banyak Kak Rosfina, Farid bersama kita malam ni. Harap lepas ni pun Kak Na akan terus berkongsi dalam post-post Autism Malaysia, kongsi nasihat, kongsi pengalaman. Sebab memang banyaklah yang kita boleh belajar malam ni. Terima kasih banyak-banyak Kak Na. Nanti kita akan convertkan rakaman ni kepada YouTube. Jadi boleh yang siapa yang terlepas malam ni masih boleh menonton lagi. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you so much. Terima kasih daripada Autism Malaysia juga. Sama.